Kita intro dulu. La 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 la. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Allahumma a'inna ala rizqika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat malam Sabtu. Sebenarnya dah sebut malam Jumaat. Selamat malam Sabtu diucapkan kepada anda semua dan kepada penonton-penonton kita, tidak kira di mana saja anda berada. Jadi malam ini kita sangat-sangat bertuah dapat podcast. Ini kira podcast yang proper kali pertama lah selepas kita habis PRN. Kalau ikutkan. Dan sebelum Papa Berry hendak memperkenalkan barisan tamu-tamu kita pada hari ini, Papa Berry hendak mengajak kita semua untuk bertafakur sebentar, membacakan surah Al-Fatihah, sedekahkan kepada 10 orang mangsa nahas pesawat kecil di Elmina semalam. Al-Fatihah. Ya, Amin ya rabbal alamin. Semoga roh mangsa semua dicucurkan rahmat oleh Allah Taala, diberikan keampunan, dan ingatlah kematian itu memang dekat dengan kita. Bila masa sahaja ia akan menjengah kita, antara kita sedar ataupun tidak. Baik. Jadi untuk meneruskan kenya podcast pada hari ini, obviously saya nak memperkenalkan saya punya rakan anchor saya pada hari ini, sahabat saya yang turut berlakon drama sebabak dengan saya, iaitu Al-Fadil, Ustaz pula dah, Dr. Kerusi Abang Rusdan Muhammad. Apa khabar bang? Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Wah bang, malam ini ceria betul bang? Malam ni malam Sabtu. Malam Sabtu Nak datang tadi hujan lebat. Betul, hujan lebat. Hujan Aha. lebat di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya lah. Dia happy juga malam ni sebab kita dapat buat satu video untuk puji Tu puji ya? Madanon. Kita puji. Tak kutuk dah? Tak kutuk dah. Puji je? Puji dah. Sebab kalau kutuk, dia koyak. Betul. Kalau kita kutuk, kena block. Betul? Kena ni. Kena shadow. Oh, komen. Dia puak-puak dia orang mencarut kat wall kita tak apa. Oh, tak ingat dunia bang. Dia punya carut bang. Saya cakap tu terang. Malaikat dari belah kiri tu catat macam ni. Dia tak boleh catat pakai tangan dah. Pakai copy paste tu. Dia macam yang tengah like kat kita ni. Duduk naik. Mana catatan dia, dosa dia orang tu kan. Alright. So, saya nak menyerahkan kepada Abang Dr. Kursi untuk memperkenalkan tamu istimewa kita pada malam ini. Sebab kita bukan berdua. Kita bertiga. Silakan. Okey, tuan-tuan, puan-puan semua yang menonton pada malam ini, kita ada tetamu khas. Mungkin kalau yang dah bersama Datuk Kursi, ada melihat Datuk Kursi ada post beberapa video temu buai Datuk Kursi bersama beliau. Dan pada malam ini, alhamdulillah, kita bertuah kerana dapat hadirkan Datuk Dr. Marzuki yang merupakan mantan Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri ke-8. Sekarang merupakan Profesor Madya di Universiti Islam Antarabangsa Gombak. Selamat datang ke studio Datuk pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama kami dengan kesibukan Datuk, tapi dapat melapangkan masa bersama kita pada malam inilah. Alright. Itulah ini. Okey ke? Macam okey. Ni first time lah saya jumpa dengan Datuk Dr. Marzuki. Selalu kita mengikuti sajakan tulisan-tulisan beliau yang menjawab banyak persoalan serta tuduhan serta tuhmahan terhadap Perdana Menteri kita yang ke-8 kan. Kita selalu baca je kan? Selalu baca je. Ni first time kan. Sebab tu Datuk Kursi rasa tak kena. Sebab orang dekat TikTok ni dia tak nak tengok tulisan. Betul. Dia orang nak tengok video. Dia tengok video. Jadi terdetik daripada Datuk Kursi, kena cari ni korangnya supaya orang boleh tengok. Dah lah kacak, otaknya ada, bijak, bukan macam menteri yang ada. Itulah dia. Tapi kacak memang kacak sungguh kan. Memang kacak Saya sungguh. masuk-masuk je kan, saya tengok, tergugat aku ni kan. Memang kacak sungguh orangnya. Tak ada buat apa tu. Orang muda lagi. Alright, itulah dia. Muda lagi. Okey. Nak puji lebih-lebihkan lagi, macam saya kata tadi lah. Kalau kita puji orang tu sebab 3 benda je. Tak. Tak nak. Kita nak cukupkan 1000 baru kita start dia bercakap. Tapi kita bagi dia bercakap, perkenalkan diri je nanti. Alright. Dah sampai 1000 baru kita pergi kepada apa yang kita nak
bincangkan pada malam ini. Tapi tak apalah, kita pun nak menghangatkan suasana. Saya rasa saya terus tanya soalan pada Dr. Mazuki. Boleh. Okey, okey, saya nak bagi Dr. Mazuki, Datuk Mazuki macam mana? Boleh panggil nama Mazuki pun boleh. Okey, saya bagi Dr. Mazuki lah. Lebih mesra di situ insya-Allah. Ya. Baik. Saya mendapat honor untuk bertanyakan soalan pertama kepada Dr. Mazuki, which is kita baru selesai PRN, pilihan negeri. Bahkan tadi masa saya mula-mula masuk ke studio ini pun masa tu doktor dengan Dr. Kursi tengah berbincang berkenaan dengan satu alternatif baru yang cuba dibawa oleh setengah pihak, which is saya akan serahkan pada Dr. Kursi lah untuk bertanyakan soalan tersebut kejap lagi. PRN masih lagi terasa lah, betul tak Dr. Mazuki? Di mana masih lagi orang berbicara berkenaan dengan PRN. Saifuddin Nasution dan Rafiz Ramli masih lagi mendudukkan diri dalam gua, tak keluar-keluar sekali setakat ni kan. Tak tahulah berapa Tak keluar lagi? Tak keluar lagi. Tu yang saya buat video semalam. Tapi banyak video malam ni dia keluar daripada tak nak cakap Tak nak. Okey. Simple and plain sebagai pembuka bicara kita pada malam ini, Datuk Dr. Mazuki. So kita tahu dah keputusan PRN di mana Selangor dah tak ada 23, 34, 22. Negeri Sembilan first time kita ada pembangkang dekat situ. Kan selama ini kalau BN dah menyertai pun patut tak ada pembangkang dah, tapi kita ada pembangkang 5 orang. Pulau Pinang kita meningkatkan majoriti daripada meningkatkan pembangkang daripada 3 pergi ke 11. And then kemudian Kedah 33 memang dia pangkah habis kokaunya kan. Even satu kerusi dekat Kulim dapat kita pecahkan hegemoni DAP dekat kawasan tersebut. Kita berjaya menang dengan melalui gerakan. Kemudian Kelantan 43-2, dalam pada diorang kata Kelantan ni kita akan dapat kurang-kurang 14-15 kursi. Pak, CP-CP je tinggal 2 tunisian. Terengganu, astagfirullahalazim, dia tapau 32-0. Agak-agaklah korang Terengganu, kau ni kan bagi sikit berasa-rasa ada orang kan. Main rugby ke apa? Itulah masalahnya. Jadi soalan saya untuk pembuka bicara pada malam ini, Datuk Mazuki, adakah keputusan-keputusan ini memang berada dalam jangkaan Datuk ataupun macam mana? Ataupun mungkin kurang daripada expectation ke, terlajak ke? Please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada Papa Berry dan Dr. Kursi jemput saya malam ini. Saya biasa tengok Papa Berry dan Dr. Kursi lah sebelum tidur. Biasa kita tengok TikTok dulu. Jadi bila tengok TikTok terkeluar lah yang dua-dua sahabat saya ni, dan saya akan like semua konten yang dibuat ya. Okey, berbalik pada soalan tadi, apakah jangkaan saya tentang PRN ini? Sebenarnya saya telah membuat satu kajian dalam bulan 3 dan bulan 4 tahun 2023, kajian mengenai trend pengundi Melayu di Selangor. Dan kajian ini diterbitkan di satu jurnal di Singapura, iaitu jurnal Institute of Southeast Asian Studies di Singapura. Dan kajian saya itu mendapati bahawa sokongan Melayu kepada Perikatan Nasional itu meningkat. Dan saya juga dapati bahawa pengundi-pengundi yang mengundi Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-15, mereka tidak sepenuhnya akan mengundi Pakatan Harapan, tetapi sebahagian besarnya akan mengundi Perikatan Nasional. Jadi untuk di negeri Selangor ni, saya telah jangkakan bahawa akan berlaku peningkatan sokongan dan juga jumlah kerusi Perikatan Nasional yang lebih besar di Selangor ini. Walaupun ramai orang kata PN tak boleh nak tawan Selangor. Tapi pada ketika itu saya katakan bahawa boleh. Tajuk artikel saya itu pun Perikatan Nasional boleh menang. Walaupun saya tak katakan menang. Kerana kita jangkakan bahawa akan berlaku pertarungan yang sengit antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan BN di negeri Selangor ini. Dia ada 17 kerusi majoriti bukan Melayu dan lebih kurang dalam 13 kerusi. Yang selebihnya itu adalah kerusi 39 kerusi majoriti Melayu di Selangor ini.
Dan daripada 39 itu kita lihat lebih kurang dalam 13 kerusi yang agak selamat bagi Perikatan Nasional, dan selebihnya itu akan menyaksikan pertarungan yang sengit. Jadi apabila kita lihat keputusan PRN di negeri Selangor ini, di mana Perikatan Nasional mendapat 22 kerusi. Short lagi 7 kerusi. Kalau 7 kerusi lagi memang boleh menang Selangor ini. Dan bila saya lihat dalam 7 kerusi itu, majoriti yang dimenangi oleh PH dan BN dalam 7 kerusi itu dalam lebih kurang 13,000 undi sahaja. Bermaksud kalau Perikatan Nasional boleh mendapat dalam 7,000 undi sahaja, maka sudah boleh memerintah negeri Selangor di dalam PRN yang baru. Jadi bermakna terdapat satu sokongan, gelombang sokongan orang Melayu yang kuat di negeri Selangor ini kepada Perikatan Nasional. Negeri Kedah, Kelantan, Terengganu saya tak buat kajian. Okey. Kenapa? Kerana berdasarkan kepada keputusan PRU 15 itu kita dah tahu bahawa ketiga-tiga negeri ini selamat. Dah boleh bajet lah kan? Dah boleh bajet dah. Satu yang saya tak jangka ialah Negeri Sembilan. Kerana di dalam PRU 15, Negeri Sembilan ni seolahnya gelombang Belum PN sampai. itu tak sampai ke Negeri Sembilan, macam dia meloncat. Dia daripada utara, dia melompat. Dia sampai ke Selangor. Dia melompat ke Melaka. Dia melompat ke Melaka. Jadi dia tak sampai ke Negeri Sembilan. Tapi saya buat kajian juga di Negeri Sembilan, dapatannya lebih kurang sama, iaitu pengundi-pengundi UMNO di Negeri Sembilan sebahagiannya tidak akan menyokong Pakatan Harapan. Ya, kerana yalah, dalam Pakatan Harapan tu ada parti DAP. Ya, betul. Dan orang UMNO ni memang dia tak suka kepada DAP sejak zaman berzaman. Pangkah ya. Jadi kerana itu kita lihat di Negeri Sembilan pun ada satu gelombang juga sokongan Melayu di Negeri Sembilan. Daripada tak ada kursi langsung, PN dapat menang 5 kursi, dan ada 10 kursi yang kalah pun majoriti agak tipis. Sangat tipis. Dalam ratusan undi sahaja. Jadi saya lihat bahawa trend sokongan Melayu dalam PRN yang ke-15 itu lebih menyokong Perikatan Nasional, manakala penyokong-penyokong ataupun pengundi-pengundi bukan Melayu memang mereka solid menyokong Pakatan Harapan. Jadi itulah yang saya boleh rumus sedikit keputusan PRN. Okey tu. Saya ada tertarik dengan satu video. Video ini dikeluarkan oleh DAP lah. Mereka mengatakan bahawa mereka dapat menebusi lah, kira dapat menebusi. Contoh yang dia orang bagi contoh adalah kursi Sungai Pelik, di mana dia kata dominasi Melayu adalah 60-40. Cina mungkin dalam 26 lebih kurang begitu je. Tapi dia kata dia orang boleh menang. Dan bagi saya sendiri orang Sepang, yang saya nampak lah, dari segi kalau buat perbandingan, saya nak Datuk yang buat perbandingan nanti dengan PRU 15 dengan PRN ni. Cuma mungkin yang saya nampak bahawa tonton UMNO ni masih kuat lagi di Sepang. Jadi mungkin untuk Perikatan Nasional nak meraih undi daripada Barisan Nasional ni agak boleh, tetapi mungkin tak capai seperti mana kita capai di kawasan-kawasan lain. Jadi mungkin Datuk boleh rumuskan. Tapi rasanya untuk saya kurang bersetujulah apabila kata video yang dia tunjukkan bahawa DAP dah boleh menguasai undi Melayu di Sungai Pelik. Baik, saya lihat keputusan di Sungai Pelik. Saya tengok juga video Anthony Locke yang mengatakan bahawa DAP telah pun memecah penguasaan undi Melayu di kawasan itu. Baik, keputusan bagi N56 Sungai Pelik ni, Datuk Suhaimi Ghazali mewakili PN Bersatu mendapat undi 16,526. Ya. Dan calon DAP Lui Kian Kiong menang dengan mendapat jumlah undi 17,984. Majoriti 1,458. Cuba kita bandingkan dengan keputusan di dalam PRU 15, bukan PRU 14.
dalam PRU 15 yang lalu itu pilihan raya parlimen. Betul. Tetapi kita boleh lihat apa undi yang diperolehi oleh Perikatan Nasional. PN, PH dan juga BN Betul. dalam di Sungai Pelik dalam PRU ke-15 ya. PN mendapat undi 11,667. Datuk Ghazali tadi dapat undi 16,000 lebih ya. Maknanya Ada penambahan lebih kurang lebih lah. 5,000. Ada pertambahan 5,000. 5,000. Ya. Ha. Manakala PH pula dalam PRU 15 mendapat undi 17,165. Ini kira untuk untuk UPU Sungai Pelik lah. PRU 15 Sungai Pelik. Sungai Pelik punya kawasan keputusan. UPU. Okey. Dia dapat dalam PRU 15 17,165. Dalam PRN baru ni dia dapat 17,900. Bermakna penambahan 800 sahaja. Sedangkan calon PN mendapat pertambahan undi lebih kurang di dalam 5,000 lebih. Betul. BN dapat PN. berapa? Okey. Dalam PRU 15, calon Barisan Nasional mendapat 7,374. 7,000 sahaja. 7,000 sahaja. Kalau daripada 7,000, tadi majoriti hanya bertambah 800. Maknanya, boleh kita simpulkan secara mudah, Ya. hanya 800 sahaja Ya. orang BN yang bagi Ya. undi kepada mereka. Ya, sikit saja. Sikit saja. Sebahagian besarnya beralih kepada PN. Dan kita boleh baca, ada komen-komen kat sini daripada orang Sepang sendiri kata, orang Melayu Sungai Pelik langsung tak turun pun. Ramai tak turun. Ramai tak turun. Betul. Ramai tak turun. Kita boleh baca komen kat sini lah. Ya, yang tak turun dan yang menyokong PN ramai. Betul. Maknanya ada perolehan pengundi daripada BN itu yang mengundi Perikatan Nasional. Ya, dan pertambahan kepada PH cuma dalam 800 undi sahaja. Jadi apa yang kalau Anthony Locke, kawan saya juga ni dulu. Kawan Kawan kita juga masalahnya. Kawan lain. Jadi kalau nak mengatakan contoh Sungai Pelik itu bahawa DAP telah memecah undi Melayu, saya rasa tak berapa tepat lah. Kerana apa yang undi yang mereka perolehi di dalam pilihan raya negeri ni tidak jauh bezanya sangat dengan undi yang mereka perolehi di dalam PRU 15 di kawasan itu. Dan Tok, saya nak kongsikan sedikit lah. Bersama kawan-kawan yang dekat dengan saya, ramai juga yang masih bersama UMNO. Tetapi dalam pilihan raya kali ini, mereka dah terbahagi kepada 3. Pertama, mereka yang tetap undi juga. Pucuk pimpinan cakap undi DAP, undilah DAP. So yang ini ada juga. Dia keluar mengundi. Dan ada yang kedua adalah mereka ni protes. Tapi protes dengan turun mengundi dan undi Perikatan Nasional. Ini yang kedua. Yang ketiga, tangan langsung tak bercalik. Tak ada celup cat. Dia kata, aku protes, aku nak orang atas tahu bahawa kita orang tak puas hati. Tolong siapa-siapa sampaikan kepada pimpinan UMNO di atas bahawa kami tak suka dengan apa yang terjadi dalam pimpinan sekarang. Ini tu. Apa pandangan Datuk tentang perpecahan yang terjadi sekarang? Ya, saya lihat berdasarkan data ya. Kita kena cakap berdasarkan data. Yang sokong DAP ni tak ramai. Sebab kalaulah semua penyokong UMNO dan Barisan Nasional keluar menyokong PH ataupun BN di dalam pilihan raya negeri lalu, mereka akan dapat 53 kerusi, Dr. Kerusi. Itu datanya. Kalau berlaku peralihan undi 100%, pengundi BN di dalam PRU 15, semuanya mengundi calon PH dan pengundi PH mengundi calon PN, PH BN menang 53 kerusi di Selangor. Sepatutnya begitu. Tetapi mereka cuma menang berapa Macam mana kerusi? menang 34 kerusi sahaja. Dan Perikatan Nasional kalau tak dapat undi daripada pengundi-pengundi Barisan Nasional ni, boleh menang 3 kerusi sahaja. Tetapi kita menang 22. Bermaksud berlaku peralihan yang besar. Pengundi-pengundi Melayu Barisan Nasional UMNO telah pun mengundi Perikatan Nasional. Ini data ya. Dan data ni dia tak boleh tipu. Betul. So maknanya daripada data inilah yang membuatkan bahawa DAP sekarang pun tak senang hati. Ya, sama telah lah dengan itu yang Anthony Locke masa dia kata konon-kononnya kan orang Melayu dekat Sungai Pelik dah sokong DAP, boleh terima DAP. Muka dia ceria tak? Tak ceria, muka monyok masalahnya masing-masing. Maksudnya berlakon depan kamera. Dia cuma nak menyedapkan hati sendiri. Dia ibarat macam ni lah tuan-tuan. Dia ibarat macam bila kita dah fail exam kan. Kita kelas pandai. Kita fail exam. Bila orang kata, kau kenapa kau fail exam?
aku lagi pandai banding budak kelas bodoh. Tu ayat dia. Oh. Macam tu lah kiranya. Itu perumpamaan mudah bagilah. Okey, saya nak memanjangkan soalan Dr. Kerusi tu, Dr. Mazuki. Dulu doktor ni kan, aku doktor juga tapi buat bekam je. Tak apalah. Dr. Berry mah. Dr. Berry. Okey, nak memanjangkan soalan daripada Dr. Kerusi tadi berkenaan dengan peralihan undi orang Melayu orang UMNO kan. Di mana kalau Dr. Mazuki tahu memang PRN pada kali ini sangat-sangat orang kata menarik perhatian sebab ianya juga dilihat sebagai satu perkara yang boleh dijadikan sebagai referendum rakyat. Okey. Tadi saya tertarik bila saya mendengar satu VTT. Saya lupa VTT siapa. Kalau saya ingat saya beritahu berkenaan dengan adakah referendum. Raja Petra. Dia kata referendum. Referendum ini dia banyak orang kata referendum ini gagal. Raja Petra katakan. Padahal Raja Petra kata referendum ini berjaya. Okey. Di mana referendum macam mana dia tahu, dia macam contoh referendum Scotland nak keluar ke atau stay dekat Great Britain kan. Yang keluar mengundi referendum tu pun dalam 40% ke bawah. Bukan semua pun keluar kan. Tapi dia kena 40% ini telah mengundi mereka nak kekal dalam Britain, maka Scotland kekal dalam Britain, dia tak keluar. Mana referendum itu basically-nya menyebelahi mereka yang nak stay dari England. Jadi dalam PRN pada kali ini, 6 negeri ini, bilangan pengundi yang keluar pun saya katakan hampir separuh daripada jumlah pengundi untuk PRU pun kalau ikutkan. Jadi pada pandangan Dr. Mazuki, berdasarkan pada fakta-fakta ni kan, data-data. Kita main data je bang, kita tak main sembang Adakah referendum rakyat untuk PRN pada kali ini berjaya? Kalau berjaya, kenapa? Kalau tak berjaya, kenapa? Ya, kita sebut referendum ya. Kalau referendum itu maksudnya rakyat nak menunjukkan satu sikap bahawa mereka tidak berpuas hati dengan kerajaan yang sedia ada. Saya rasa berjaya. Kerana rakyat terutama sekali orang Melayu telah pun bersuara. Yes. Orang kata the rakyat has spoken. Telah pun bersuara melalui peti undi bahawa mereka tidak berpuas hati dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Yang keduanya, apa tujuan yang dikatakan referendum itu? Adakah referendum itu bermaksud nak memaksa UMNO misalnya supaya keluar daripada Pakatan Harapan? Ya? Kalau kata macam tadilah, ada orang UMNO di Sungai Pelik itu, dia kata dia tak keluar mengundi kerana nak bagi mesej kepada kepimpinan parti. Apa mesej mereka kepada kepimpinan parti? Nak minta Datuk Seri Zahid berhenti? Mungkin. Ataupun nak beritahu, kau keluarlah daripada Pakatan Harapan tu. Cari satu jajaran politik yang lain. Kerana jajaran politik yang ada itu tidak diterima oleh orang Melayu dan hatta orang UMNO sendiri tak terima. Betul. Dan itu banyak bergantung kepada kepimpinan UMNO. Adakah mereka nak mengambil tindakan itu? Adakah Datuk Seri Zahid dengan itu nak meletak jawatan? Ataupun membuat keputusan keluar daripada Pakatan Harapan? Saya agak ragu. Ya. Saya agak ragu itu akan berlaku. Saya lihat satu video semalam lah, sebelum tidur juga. Scroll TikTok tu saya nampak video Datuk Seri Azalina Osman Said. Yes. Dia kata, ikut suka kita lah, ini parti kita. Kita ni macam berniaga. Kita nak partner dengan siapa pun, kita punya keputusan lah. Kalau kita decide nak partner dengan partner A ni dan ini menguntungkan kita, jadi awak nak bising pasal apa? Itu sebenarnya nama doktor. Doktor sebut benda yang cukup best yang saya nak doktor untuk ulas. Azalina kata suka hati kita dapat dengan sesiapa pun, janji benda itu menguntungkan kita. Soalan saya, menguntungkan ke sekarang ni UMNO masalahnya? Ya, mungkin untung bagi mereka yang ada jawatan sekarang. Mereka boleh jadi menteri, mereka boleh jadi duduk dalam JLC, untung lah. Mereka yang mendapat untung pada ketika yang ini. Yang laba lah. Yang dapat laba untung. Tetapi kita tahu, ni saya nak bagi pengalaman sedikit. Kerana bersatu dulu pun dalam Pakatan Harapan ya, jangan lupa. Betul. Ya, bersatu dahulu founder Pakatan Harapan ya. UMNO bukan founder. Bukan. UMNO ni dia macam menempek saja. Tetapi bersatu merupakan parti yang mengasaskan Pakatan Harapan. Betul. Dan kita masuk bertanding di dalam PRU 14, Dr. Kerusi pun masa tu ya. Kita masuk bertanding di dalam PRU 14 sebagai parti komponen Pakatan Harapan. Bertanding atas tiket PKR. Ingat dulu Bendera PKR. Bendera PKR ya. Dan kita menang dalam PRU 14. UMNO kalah ya. Pertama kali dalam sejarah UMNO Barisan Nasional kalah. Betul. Right? Dan pada ketika itu saya anggarkan, kita buat kajian ya.
sokongan Melayu kepada Pakatan Harapan lebih kurang dalam 25 ke 30%. Tak besar. Tak besar. Tetapi cukup untuk menang dalam PRU 14 ya. Dan kita pun berada dalam kerajaan bersama DAP. Selepas itu ingat tak, kita kalah PRK Semenyih. 7 PRK. PRK Semenyih yang bersatu Yang first bertanding tu kalah. 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 Sedangkan Semenyih itu kursi incumbent bersatu Yes, kalah. bersatu betul. Kemudian kita kalah di Tanjung Piai. Itu Betul. juga kursi incumbent bersatu. Kalah. Kenapa? Kerana orang Melayu sudah tak sokong lagi bersatu. Dan saya di akhir-akhir itu saya anggarkan sokongan Melayu kepada bersatu di bawah paras 10%. Right? Saya beritahu Tun Mahathir. Ada satu perjumpaan saya kata, Tun, kalau kita tak keluar Pakatan Harapan ni, next election bersatu will be wiped out. Maknanya bersatu ni menjadi pupus, tak boleh menang satu kerusi pun. Jadi kerana itulah bersatu MPT bersatu Majlis Pimpinan Tertinggi membuat keputusan keluar daripada Pakatan Harapan dan membentuk Perikatan Nasional bersama PAS. Dan UMNO ada di dalam kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itu, walaupun tak menjadi anggota gabungan Perikatan Nasional. Dan selepas itu kita dapati sokongan orang Melayu kepada bersatu dan Perikatan Nasional meningkat sehinggalah dalam PRU 15 yang lalu Perikatan Nasional menang 74 kerusi. Tak ada orang jangka boleh menang 74 kerusi. Dan dalam PRN yang lalu itu, ini yang baru ni, saya jangkakan sokongan Melayu kepada Perikatan Nasional telah pun meningkat dalam lebih kurang 80%. 83 setepatnya. Ya, 83%. Dah ada orang buat kajian ya. Yes, Dan saya 83%. anggar And then dekat Selangor pun meningkat daripada 49% pergi ke 75%. Yes, 75%. Itu makna sokongan Melayu. Jadi saya nak kata begini sajalah. Bila Datuk Seri Azalina kata ikut sukalah. Right? Dia begini, kita dah ada pengalaman ni. Bersatu dah ada pengalaman. Kita nampak gaung kat depan tu. Ya, kita nampak dia bawa kereta dia kan. Dia bawa kereta dia menuju ke gaung tu. Kita berhentikanlah. Berhenti ni cik. Berhenti. Depan tu ada gaung tu. Dia kata ikut suka saya lah kereta saya. Dah kalau macam tu pergilah. Dan akhirnya dia akan apa akan jadi? Jatuh gaung lah. Betul. Kan? Jatuh gaung lah. Dia menguntungkan ni. Dia pergi macam ni tu, Papa Berry. Doktor. Dia menguntungkan bagi dia ni. Dia daripada saiz kecil sikit tu. Right? Saiz dia tu kecil sikit. Dia macam saiz dia kecil sikit. Menguntungkan sebab bila dah bersama ni, dia makin sihat. Makin membesar, makin kembang. Jadi menguntungkanlah. Padahal benda tu bukannya bagus untuk kesihatan. Itu masalahnya. Okey, boleh tak perumpamaan tu? Bolehlah bagi cak itu. Okey. Atau Doktor nak ada tambah lagi? Tak ada, itulah saya nak kata kan. Maknanya kalau gitu dan tak apalah. Kita dah memberi rasa sebelum kita nak pergi kepada rasanya yang lebih tadi disebabkan oleh DAP sendiri gusar dengan sokongan Melayu kepada mereka makin kurang, sokongan Pakatan Harapan dah tentunya akan ada perencanaan yang mereka nak lakukan supaya kekal memerintah sehingga PRU 16. Dan mungkin mereka akan berikhtiar untuk memastikan PRU ke-16 ni mereka dapat berkuasa dengan majoriti yang lebih. Tapi sebelum kita nak pergi ke situ, saya terlebih dahululah sebab ini masih baru lagi, panas lagi. Nak ucapkan tahniah kerana kita banyak melihat Datuk Dr. Mazuki ni banyak menulis berkenaan dengan kes Tan Sri juga. Yes. Yang sakau lah apa. Tak habis-habis. Dalam PRN tempoh hari pun tak habis. Sakau. Itu je modal dia. Kalaulah kes Tan Sri yang digugurkan hari itu sebelum PRN. Tapau. Memang kita tapau. Jadi, yang ini saya nak ucapkan tahniah Datuk kerana kita telah lihat mahkamah telah pun membebaskan Tan Sri daripada 4 tuduhan berkenaan dengan jana wibawa dan sebagainya lah. Jadi tahniah dan mungkin Datuk boleh ulas juga tentang ini kerana saya lihat di negara kita sendiri adalah longgar dari segi pendanaan politik ni. Mungkin Datuk boleh jelaskan sebab banyak dalam penulisan Datuk dah suarakan tentang perkara ni. Okey, silakan Datuk. Ya,
Hari ini telah keluar penghakiman, ringkasan penghakiman lah oleh Hakim Mahkamah Tinggi mengenai keputusan kes Tan Sri Muhyiddin. Dan sebenarnya di dalam keputusan itu ada dua perkara yang utama. Satu ialah yang dikatakan pertuduhan ke atas Tan Sri Muhyiddin itu cacat kerana tidak mengandungi butir-butir bagaimana kesalahan itu dibuat. Yang akhirnya mahkamah mengatakan bahawa tidak ada apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin dalam hal ini. Yang kedua ialah berkenaan dengan kedudukan bersatu. Kerana Tan Sri Muhyiddin didakwa ataupun dituduh menerima suapan itu bagi sekutunya, dan sekutunya itu ialah bersatu, ya. Dan mahkamah membuat keputusan bahawa bersatu bukan sekutu, atau dalam bahasa Inggerisnya associate. Dia bukan bersekutu. Sekutu ni macam saudara mara. Kalau dia menteri ataupun Perdana Menteri, dia Dia bagi anak beranak. bagi kepada anak beranak, ataupun dia bagi kepada syarikat yang mana dia ada kepentingan. Itu dikira sebagai sekutu, ya. Sekutu. Tetapi mahkamah membuat keputusan bahawa parti politik bukan sekutu. Bermakna parti politik boleh menerima sumbangan politik. Ya, biasa parti politik ini kan dia menerima sumbangan. Dia kalau nak Betul. mengharap kepada yuran ahli sahaja, saya rasa tak ada parti politik Ini- yang boleh Ini macam melaksanakan bahaya juga aktiviti. ni. Dr. Kusi pun bahaya juga macam ni. Dr. Kusi YDP PIBG. Tiba-tiba orang bagi derma kepada PIBG, masuk akaun PIBG, orang tu sakit hati kat Dr. Kusi. Lepas tu buat pendakwaan, buat Kerana report. Kata menyalahgunakan kerusi kat PIBG. menyalahgunakan dana dalam PIBG tadi, padahal dana tu bukan masuk akaun Dr. Kusi, akaun PIBG. Lepas tu duit digunakan adalah untuk PIBG yang dipersetujui dalam mesyuarat. Macam kita orang lah. Kalau nak buat apa-apa keputusan pun, YDP tu dia sendiri tak boleh buat keputusan sesuatu yang lebih daripada RM500. Jadi macam mana pula boleh jadi salah, kan? Lagipun kan kalau kita perhatikan dekat luar negara ini, minta nanti insya-Allah Dr. Masuki boleh sambung perbahasan ini. Dekat luar negara ada satu perkara yang biasa untuk mana-mana parti politik, bahkan individu-individu politik dekat luar negara. Contoh dekat US, untuk mendapat pendanaan politik daripada pihak-pihak ketiga lah, swasta sebagainya. Macam kita selalu tengok kan, ada syarikat tu funder dia sebab dia buat lobbying kan macam tu. So benda itu adalah biasa. Tetapi tak tahulah kenapa dekat Malaysia ini, mungkin kerana ketiadaan akta pendanaan politik yang proper, maka kita rasa benda itu tidak ada satu guideline tau, Dr. Mazuki. Tidak ada satu garis panduan yang betul-betul ketara tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh untuk pendanaan politik ini. Jadi Azalina, saya ingat dia pernah menyuarakan ketika dalam kerajaan Perikatan Nasional, dia pernah menyuarakan agar wujud satu akta pendanaan politik, tapi tak muncul-muncul sampai sekarang lah. Ya. Dan saya rasa benda ini merupakan antara salah satu perkara yang mudah untuk dimanipulasi. Dan saya rasa macam kegagalan untuk mewujudkan akta tersebut disebabkan oleh kita takut juga. Dia orang duk tuduh kita sakau kan. Dia orang punya kang lagi banyak kagang kantoi pula kan macam tu. So macam mana doktor? Ya, sebenarnya sudah ada usaha-usaha untuk mewujudkan satu undang-undang yang boleh mengawal pembiayaan politik. Ini saya nak rujuk kepada satu dokumen. Dulu kalau kita ingat, masa Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, ada diperkenalkan Government Transformation Program. Yes. Program transformasi kerajaan. Dalam tu ada NKRA, ada bidang-bidang dia. Salah satu daripada bidang yang dipertumpuan ini disebut sebagai grand corruption. Bagaimana nak membasmi grand corruption ini. Dan antara perkara yang dikatakan termasuk di dalam grand corruption ini ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan procurement projek-projek yang besar dalam kerajaan yang melibatkan suapan diberi kepada ahli-ahli politik. Ya. Jadi salah satu daripada inisiatif dalam ni, saya nak baca dokumen dalam bahasa Inggeris. Dia kata improving the political financing governance framework. The changes to the legislation will now prevent middlemen
from transferring funds meant for political parties through the measures specified below. Jadi ada orang-orang ni dia kata orang tengah. Misalnya dia pergi jumpa dengan businessman, dia kata ini nak bagi sumbangan politik. Jadi orang tu bagilah kat dia 1 juta, 2 juta, 5 juta. Tetapi yang sampai kepada parti politik mungkin cuma 1 juta. Lagi 4 juta tu dia kapur lah. Dia ambil untuk dia. Right. Jadi dicadangkan di situ dia kata satu, all political financing meant for political parties must be held in party accounts, not individual accounts. Maknanya semua pendanaan politik yang dimaksudkan untuk parti-parti politik mestilah disimpan di dalam akaun parti, bukan akaun individu. Inilah sebenarnya yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin. Telah menjadi dasar bersatu, semua sumbangan politik mesti dimasukkan ke dalam akaun parti. Memang akaun parti. Yang keduanya, the immediate issuance of receipts upon receiving contributions to political parties will be mandatory. Maknanya kalau orang tu bagi sumbangan kepada parti politik, katalah dia masuk cek. Dia masuklah katalah 200,000 cek. Jadi parti mesti mengeluarkan resit kepada orang yang memberikan sumbangan itu. Dan dari segi akaun, pengurusan akaun parti ni, audit. Dari sini pun ada. Dalam dokumen GTP ni. Memang akaun parti diaudit. Dr. Kusir pun terlibat di dalam parti politik di bahagian misalnya. Setiap tahun penyata akaun parti itu mesti diaudit dan ada auditor yang bertauliah. Betul. Dia bukan auditor orang kata audit dalam saja. Kita kena lantik pula ada auditor bertauliah untuk audit akaun parti. Dan akaun parti kita itu dibentangkan di dalam Perhimpunan Agung Betul. Setiap tahun kalau tengok dalam dokumen tu ada minit mesyuarat dan sebagainya, belakang tu ada penyata akaun parti. Dibentangkan di dalam Perhimpunan Agung. Dan akhirnya dihantar kepada ROS. Kita kena filekan pula di ROS. Jadi bermaksud pengurusan kewangan itu telus. Dan sebenarnya inilah dasar bersatu yang ditetapkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia buat benda betul. Dan mahkamah pun kata betul. Mahkamah kata parti politik boleh menerima sumbangan dana daripada luar, tidak menjadi satu kesalahan, tidak dianggap sebagai satu suapan kerana parti politik tidak dianggap sebagai sekutu di dalam takrifan Akta SPRM. Betul. Itu keputusan mahkamah. Jadi maknanya telah ada, walaupun belum ada undang-undang belum ada undang-undang mengenai pendanaan politik, tetapi bersatu telah pun mengamalkan standard ini yang telah SOP disebut SOP yang dinyatakan di dalam dokumen GTP 2.0. Ini boleh Google ni. Boleh tengok dalam itu ada GTP 2.0 mengenai grand corruption dan kesemua orang kata sure yang disebut di dalam GTP 2.0 ini telah pun diamalkan oleh bersatu. Jadi kerana itu saya rasa Tan Sri Muhyiddin selamat. Kerana dia, bagi saya dia telus. Sumbangan politik tak masuk kepada poket dia. Tak masuk kepada akaun dia. Masuk kepada akaun parti. Jadi nak kata dia sakau tak boleh lah. Kerana kita tahu bila duit tu masuk akaun parti, dibelanjakan untuk tujuan-tujuan parti. Dia jadi common interest lah. Ya. Misal kata pentadbiran parti, bayar gaji orang ibu pejabat, bagi peruntukan sikit kepada negeri, bagi peruntukan kepada bahagian. Bila tiba musim pilihan raya, nak beli bendera, nak cetak bendera, semua kena bayar. Semua pakai duit. Right? Jadi semua duit ataupun dana yang diterima itu boleh semak. Saya tahu SPRM mengambil tu. Dalam proses siasatan, SPRM ambil semua ledger. Dia ambil semua penyata akaun. Dan semua penyata akaun tu boleh sama dengan bank. Semua itu ada maklumat. SPRM ada maklumat-maklumat itu. Dan katalah Tan Sri Muhyiddin guna duit tu, duit parti, ambil untuk kegunaan dia. Saya percaya SPRM telah pun menemui bukti-bukti itu. Maknanya tidak ada. Tidak ada, yes. Tidak ada lah. Mana senang cerita dia tak lekat lah. Tak lekat lah. Bagi saya, pertuduhan itu satu pertuduhan orang kata hopeless. Satu pertuduhan yang merepek. Satu pertuduhan yang karut. Dia orang kata trump up charges. Kalau dulu saya selalu dengar ini Anwar Ibrahim dulu masa dia kena charge. Dia kata these are trump up charges. Tapi dia kena 2 kali dia
convicted Mhm. dengan kesalahan dan pertuduhan dia buat kepada dia. Mhm. Tan Sri Muhyiddin belum bicara lagi, kes dah dibuang awal-awal. Kenapa? Dibuang. Trump up charges. Kita Mhm. kita boleh ambil ini sebagai sebab ada yang bercakap Ya. kes Zahid Hamidi, kes Tan Sri Muhyiddin. Datuk boleh nyatakan kat sini bahawa kes ini sebenarnya amat berbeza. Jauh Betul? bezanya Jauh Datuk beza, Sri. Dalam kes apa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, 7 pertuduhan, duit masuk ke dalam yayasan, dia guna untuk tujuan peribadi. Ada cek, ada akaun. Jadi Tan Sri Muhyiddin tak ada satu sen pun masuk ke dalam akaun peribadi dia. Mhm. Jadi saya rasa kita jangan buat perbandingan. Mhm. Kerana jauh sekali Dia bukan apple perbandingan to apple antara lah. kedua. Dan kes 47 pertuduhan ke atas Datuk Seri Zahid Hamidi, dia telah pun dipanggil membela diri. Bermaksud telah ada prima facie ke Mhm. atas kes dia itu. Maknanya ada asas bahawa kesalahan telah pun dilakukan. Berbeza dengan kes Tan Sri Muhyiddin, belum bicara pun dah kena buang. Mhm. Dan belum bicara. hakim dalam penghakimannya, kalau boleh baca, dia kata this is miscarriage of justice. Miscarriage of justice maknanya salah Salah guna. laku keadilan. Salah laku keadilan, yes. Saya rasa itu very strong word coming from a judge. Mengatakan bahawa ini satu salah laksana keadilan. Bagaimana pihak pendakwa boleh mendakwa orang dengan satu tuduhan yang tak berasas? Ini macam salah guna proses mahkamah. Ya, satu dia kata salah guna proses mahkamah dan satu lagi dia kata miscarriage of justice. Jadi saya fikir kalaulah pejabat peguam negara ni dia ada maruah, dia tak akan rayu kes ini. Kerana undang-undangnya jelas. Mhm. Jelas. Itu pun nak rayu lagi. Itu pun dia kata dia nak rayu. Nak Saya rayuan rasa pun kena Nak faham. rayu pun kena file masuk kes lain lah. Kena faham Dr. Kursi. Dia orang rayu ni kenapa tahu? Sebab terang-terang dekat media dia sebut diarahkan untuk merayu. Siapa yang arahkan Siapa tu? kearahkan? Itu terpulang pada anda penonton untuk menilai sendiri. Saya tak nak imply apa-apa. Baik. Tapi untuk anak papa yang nampak macam tak puas hati, kata, oh kalau dah bebas ni kenapa nak berayu? Kenapa pegawai boleh beraruan? Maknanya benda itu ada cacat lagi kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap kali kes mahkamah berlangsung, apa sahaja keputusan, walaupun kata orang tu clear cut, contoh ada kes yang besar, memang clear cut dia bersalah, dia memang dah dia baca bersalah, tetap ada ruang untuk dia membuat rayuan. Rayuan ni dua je. Sama ada rayuan untuk mengguangkan kes ataupun untuk bicara balik ataupun nak ringankan hukuman. Dua tu je lah biasanya berlaku macam tu. Dalam kes Tan Sri Muhyiddin ni, of course, kata Dr. Mazuki, benda tak bicara lagi pun. Baru masuk dalam fasa untuk nak buka kes, nak tengok benda ni viable ataupun tidak untuk dibicarakan. Sebab mahkamah dia tak ada simpi, kes masuk bicara, kes masuk bersama. Oi, macam tu sedap lah bang. Jenuh hakim nak kerja masalahnya. Itu lah doktor. ya. So, bila benda ini baru masuk ke fasa pembukaan, fasa untuk pembacaan kes, benda pun dah dibuang. Bebas dan lepas. Maksudnya Tan Sri Muhyiddin dah bebas, dibebaskan daripada pertuduhan dan dilepaskan daripada pertuduhan. Maksudnya, lepas ni katalah tiba-tiba datang kayangan mana, oh dia kata saya ada satu bukti baru Tan Sri Muhyiddin telah menyakau duit jana wibawa. Tak boleh dah untuk didakwa di bawah akta yang sama, kes yang sama. Kau kena buka fail baru. Betul ya doktor macam tu? Ya, betul. Bapak Ferry, Yes. yang kita tengok kes Tan Sri gugur. Kes Zahid gugur juga. Gugur pendakwa raya je lah. Gugur pendakwa raya. Tapi yang tu Okey. kita tak nak komen lah. Okey, tak apa. Kita sambung sikit lagi tentang kes tadi. Sebab ada lagi yang masih mengata belum bebas penuh lagi. Ada 3 kes lagi. Okay, Datuk boleh huraikan sedikit. Ya, dia kalau orang faham undang-undang, dia akan kata itu satu yang tak tepat lah. Kerana yang dalam kes ini, yang 3 lagi itu adalah kes AMLA. Dan kes AMLA itu dia berkait dengan 4 pertuduhan yang digugurkan, yang dikatakan sebagai predicate offence. Jadi apabila 4 pertuduhan ini telah pun dibatalkan oleh mahkamah, maka dengan sendiri yang 3 lagi itu dia akan gugur lah. Maksudnya dia tak boleh stand on its own. Sebab dakwaannya ialah Tan Sri Muhyiddin menerima suapan daripada perlakuan salah guna kuasa. Yes. Maknanya duit tu adalah duit haram. Kerana itu dituduh di bawah AMLA pula. Ada 3 tuduhan. Sebab ada wang haram. Ada wang haram. Jadi, semua kan? jadi mahkamah dah katakan bahawa tak ada wang haram. Jadi kalau tak ada wang haram, yang tuduhan di bawah AMLA itu dah tak jadi apalah. Sepatutnya gitulah. Tapi
Ya. Dia ibarat macam benda tu bila tak ada base, yang Hmm. lain-lain tu memang dia tak boleh nak ni lah. Ya, dia collapse. Gugur begitu Dia lah. kata dia collapse, dia runtuh begitu sajalah. Kiranya selepas ini, kata kalau mahkamah nak sebut kes tu pun untuk penilaian, lebih pada formaliti lah kalau ikutkan. Ya, dia yalah kalau ikutkan pendakwa raya ni dia kata dia nak stay dulu, ya. Itu kerana dia rayu. Dia tengah rayu keputusan di Mahkamah Tinggi ni. Tapi tak apalah, itu saya serah kepada pasukan peguam lah untuk menguruskan perkara ini. Tapi kita punya alasan ialah kerana kes itu telah tak ada. Dan ada hujah yang kukuh bahawa tidak berlaku sebarang pelanggaran undang-undang. Jadi sepatutnya kalau pergi mahkamah pun, mahkamah akan buang begitu sajalah kes AMLA itu. Ya. Okey, siapa ni? Saya. Okey, terima kasih kepada 1,400 yang sedang menonton tu. Ya. Turut bersama kita adalah Datuk Dr. Mazuki, adalah mantan Ketua Setiausaha Sulit PM8. Dan juga bersama saya adalah Papa Berry. Jadi malam ni kita dah mula hangat ni, nak pergi kepada yang lebih ni. Jadi harap kepada 1,400 yang menonton untuk boleh sharekan lagi live ni. Kita nak perkara yang kita nak bincangkan seterusnya sampai seluruh Malaysia. Betul. Biar sampai. Jadi saya serah kepada Papa Berry lah tanya. Okey, kita dah bicara tentang Tan Sri Muhyiddin, which is mungkin akan ada soalan berbangkit lagi lepas ni lah pasal Tan Sri Muhyiddin. Saya nak balik kepada topik kita iaitu PRN. Specifically berkenaan dengan demografik kaum lah secara asasnya. Benda ini agak sensitif. But don't worry, kita tak sentuh tentang 3R punya hal. Ini lebih kepada berdasarkan kepada data dan fakta. So, kepada Dr. Mazuki, basically kita tahulah sekarang ini macam Dr. Mazuki pun dah sebut, majority Chinese sekarang ini memang all along with DAP, kan? Boleh katakan Anthony Loke sendiri telah mendakwa 97% of Chinese are with them. Okey, dan menjaga menyokong mereka dan Pakatan Harapan. Dan kita juga boleh mendapik dada, sokongan orang Melayu telah meningkat terhadap Perikatan Nasional. Dah up to 83% daripada 70 something, 72 73% masa PRU ke-15 dan meningkat ke 83%. Bermaksud sekarang ni kita sudah ada dua side yang berbeza tau. Iaitu in one corner is Perikatan Nasional dengan sokongan orang Melayu. Serta adalah mungkin a certain percentage orang-orang bukan Melayu yang menyokong Perikatan Nasional. Ada tapi tak banyak. Manakala di sebelah Pakatan Harapan, DAP terutamanya, memang solid sokongan daripada penghuni Chinese dan juga of course adalah sokongan daripada orang-orang Melayu yang masih lagi mempercayai bahawa anak Ibrahim itu merupakan anugerah Tuhan dan sebagainya lah. Tak apalah, teruskan cerita. Jadi kepada doktor, so adakah perkara ini sebenarnya sihat untuk politik kita pada masa akan datang? Because the separation is quite huge and is quite clear tau. Dia punya pemisahan tu macam sangat-sangat ketara. Minta maaf, saya bukan nak cerita tentang perkauman, tapi benda ini bagi saya lah pribadi, dia nampak macam tak berapa comel untuk Malaysian Unity. Dan sekiranya kalau kita nak mengurangkan jurang tersebut, apa yang sebenarnya Perikatan Nasional boleh lakukan untuk mengembalikan suasana seperti mana Barisan Nasional seperti dahulu? Sila. Ya, dia dalam negara yang berbilang kaum seperti Malaysia ini amat penting adanya orang kata keharmonian kaum dan adanya kestabilan politik. Ya. Walaupun kita tahu bahawa yang disebut sebagai polarisasi kaum ini dia bukan perkara baru. Dia bukan baru berlaku dalam PRU 14, 15, tidak. Dia sebelum-sebelum ini pun begitu. Di zaman-zaman Barisan Nasional menjadi parti yang dominan dahulu, ya, sebagai besar orang Melayu menyokong UMNO dan menyokong Barisan Nasional, dan ada sebahagian yang masyarakat bukan Melayu yang turut menyokong Barisan Nasional. Dan kerana itu BN mendapat sokongan majoriti 2/3 dalam banyak pilihan raya, kecuali dia dalam PRU yang berapa yang tahun 2008 yes, 2008 masa Pak Lah itu mula kehilangan majoriti 2/3. Itu kerana berlaku peralihan pengundi-pengundi Melayu yang mempunyai alternatif lain. Mereka tidak lagi nak mengundi Barisan Nasional, tetapi mempunyai alternatif pada ketika itu Pakatan Rakyat. Dan begitu juga sebahagian besar pengundi-pengundi Cina bermula pada tahun 2008 itu telah mula mengalihkan sokongan mereka kepada pembangkang pada ketika itulah
Pakatan Rakyat dan kemudiannya Pakatan Harapan. Jadi polarisasi dari segi pengundi-pengundi itu telah pun wujud sejak daripada itu, dan kita boleh katakan sejak sekian lama lah telah wujud soal polarisasi kaum. Tetapi apa yang penting begini, saya lihat Perikatan Nasional ini pun walaupun tidak mendapat pada ketika inilah sokongan yang besar daripada masyarakat bukan Melayu, tetapi ia merupakan satu gabungan yang pelbagai kaum. Di dalam Perikatan Nasional itu ada Parti Gerakan yang merupakan parti pelbagai kaum. Malah di dalam Parti Bersatu dan PAS, kita ada sayap bersekutu. Di Betul. dalam Parti Bersatu ni, Dalam PAS kita ada dalam DHPP. PAS ada DHPP Dan yang kita ada diwakili STAR. oleh dan kita ada STAR bukan lagi. STAR sudah pun keluar. Di Sabah tu kita ada ACPP. ACPP. Jadi gabungan Perikatan Nasional ini dia satu gabungan yang pelbagai kaum. Ya. Jadi kerana itu dari segi dasar-dasar yang dibawa oleh Perikatan Nasional, kita mengiktiraf dari segi hak keistimewaan Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan Raja-Raja Melayu, seperti mana yang dijamin dalam perlembagaan. Tetapi pada masa yang sama, dasar Perikatan Nasional juga menghormati dan melindungi hak kaum bukan Bumiputera, termasuk hak kebebasan mereka untuk mengamalkan agama, dan juga hak mereka nak mengamalkan budaya, bahasa dan pendidikan. Itu ada di dalam dasar dan juga perlembagaan Perikatan Nasional. Jadi saya lihat bahawa ya politik ni begitu, tetapi katalah apabila menjadi kerajaan. Apabila menjadi kerajaan mana-mana parti pun, baik Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan, Barisan Nasional, mestilah memberi keutamaan kepada mewujudkan keharmonian kaum dengan menghormati hak semua dan menghormati apa-apa perkara yang telah pun termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Ya, dia tak boleh lari daripada orang kata kerangka perlembagaan persekutuan itu. Kalau dilanggar kerangka perlembagaan persekutuan itu, akan menimbulkan suasana yang tidak harmoni, suasana yang tidak stabil, keresahan di dalam masyarakat yang pelbagai kaum. Jadi saya fikir begitu. Dan saya pernah ingat dulu semasa Perikatan Nasional menjadi kerajaan ni, Tan Sri Muhyiddin cerita. Dia kata last cabinet meeting, ya. Ini yang disebut oleh Datuk Seri Wee Ka Siong, dan kemudiannya Datuk Seri Wee Ka Siong pun mengesahkan. Dia kata ketika Perikatan Nasional mentadbir negara, pernah dalam mesyuarat kabinet bincang soal kaum? Tak pernah. Semuanya bincang soal ekonomi. Bagaimana nak mengatasi masalah ekonomi pada ketika itu. Bagaimana nak mengatasi masalah wabak COVID-19. Bagaimana nak memberi bantuan kepada rakyat tanpa mengira kaum pun. Ya, kerana masa itu boleh diberi bantuan. Tu ada ditanya awak Cina, awak Melayu, awak India. Tak ada. Kalau awak layak dan dapatlah bantuan. Bantuan prihatin rakyat lah, bantuan apa prihatin nasional. Ya. Wage subsidi misalnya. Subsidi gaji. Itu dimasukkan terus ke dalam akaun syarikat. Dan tak tanya syarikat ni milik Melayu ke, milik Cina ke, milik India. Tidak. Asalkan dia syarikat yang layak, itu semua diberi bantuan. So, di mana yang mereka boleh menyentuh bahawa Perikatan Nasional itu resis? Nah, itu saya tak tahulah. Ini kerana mungkin apa nama tu, orang kata sentimen. Dia mainkan Sentimen ini ada di kedua-dua pihak. Sentimen ini ada di kalangan orang Melayu. Sentimen itu ada juga di kalangan orang bukan Melayu. Ya. Sentimen yang dikatakan sentimen perkauman itu, bagi saya kita jangan bersikap denial. Kadang-kadang masalahnya kita cuba menafikan adanya sentimen perkauman. Kalau kita nafikan adanya sentimen perkauman, bermakna kita tak melakukan sesuatu untuk address isu itu. Ya, bagi saya kita tak boleh nafi. Kita kena akui ada sentimen itu. Tetapi bagaimana kita manage sentimen itu? Melalui dasar, melalui undang-undang, ya, dan segala kaedah apa nama itu musyawarah, misalnya antara parti-parti politik, antara kumpulan-kumpulan masyarakatnya, supaya di negara kita ni kita boleh hidup aman. Saya kira tak kiralah dia Melayu, Cina, India, dia nak hidup aman di negara kita ni. Dia tak nak berperang. Dia tak mau. Dia nak hidup aman, nak cari makan, nak membesarkan keluarga, anak-anak. Itu Kita tengok kat Kelantan je lah. ya. Kat Kelantan kita tengok bagaimana kaum Cina di sana cukup harmoni pun. Ya. Sepanjang berkempen
Papa Beri ada tengok tak? Kaum Tionghoa di sana sama duk pasang bendera PAS semua. Kalau PAS ni ekstrim agama, takkanlah dia orang masih nak bersama. Kan? Dia macam ni lah sebenarnya kan. Satu benda lah doktor, mungkin doktor mungkin ulas secara amit-amitan lah bak kata orang kan. Ya. Bila DAP sebagai contohnya kan ataupun pihak Pakatan Harapan berbangga mengatakan bahawa kita mendapat sokongan Cina dan sebagainya kan. Dianggap macam perkara itu fine, benda ini progresif sebagainya. Tetapi bila kita bercerita tentang Perikatan Nasional mendapat sokongan Melayu, racist. Adakah benda itu adil doktor? Ya, saya rasa itu satu bentuk hipokrisi. Yes. Dia hipokrit, ya. Sebab tu saya kata tu, kita kena pertama sekali kita kena mengakui adanya sentimen kaum itu. Dan sentimen kaum itu ada pada semua kaum. Betul. Ya, jadi kita tak boleh kata kalau Melayu resis, kalau bukan Melayu ini progresif. Jadi saya rasa susahlah kita nak melihat perkara itu dari sudut yang objektif, ya. Betul. Ya, kita kena objektif juga. Saya tak tahulah, macam kata green wave contohnya. Saya kata tak ada green wave ni. Gelombang hijau. Yang ada mungkin gelombang Perikatan Nasional. Ya, jadi tapi itu dimomokkan seolahnya nak menakut-nakutkan orang bukan Betul. Islam. Nanti kalau Perikatan Nasional memerintah tak boleh pakai seluar pendek. Tu saya turun ke bawah, ada masyarakat Cina kata, kalau PM menang ni boleh tak saya pakai seluar pendek? La ilaha illallah. Saya kata, di mana-mana dapat ni kalau tak boleh pakai seluar pendek. Masuk Jadi- dalam masjid tak boleh lah pakai seluar pendek. Masuk dalam masjid. Kan? Urusan rasmi dekat pejabat Ah, kerajaan. Dah lama itu pun. biasalah. Bukan bawah Perikatan Nasional pun Tapi- pakai seluar pendek kat pejabat-pejabat kerajaan tak boleh. Tapi kat rumah sendiri apa Ini kan yang berlegar-legar lah secara asasnya dan sangat-sangat intensify sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Tapi betul lah seperti mana Dr. Mazuki katakan, kalaulah PAS ini merupakan satu parti yang ekstrim, gelombang hijau yang memusnahkan rumah ibadat dan sebagainya kan, which is memang satu benda mengarut lah kan. Nombor satunya kita lihat, dekat Kelantan kita ada standing Buddha, sitting Buddha, sleeping Buddha, segala bapa Buddha dekat situ. Satu helai bulu pun tak diusik kat situ. Dan begitu juga dekat Terengganu. Begitu juga dengan Kedah. Kan? Di sana pun berbilang kaum. Bahkan orang Kelantan, Cina Kelantan, India Kelantan, diorang tak cakap Cina, tak cakap India, je hot kedai cakap Kelantan. Hot jaga kat Kelantan belaka. Dia tak cakap bahasa Cina, bahasa India dekat luar. Dia lagi selesa macam tu. Ya. Bahkan sampai orang India kan, nama tak ingat nama dia, tapi nama panggilan Pok Mak. India, panggilan Pok Mak. Tak ada dapat tahu tempat di Selangor ni sebagai contoh. Saya anak Selangor kan, Jati Selangor, lahir membesarkan Selangor, Dr. Kursi Long Kelantan. Saya anak Selangor yang multiracial. Tapi tak ada nampak pun suasana keharmonian antara kaum itu seperti mana dekat Kelantan, dekat Terengganu. Dan benda ini saya cakap terus terang, especially dekat Kelantan, adalah satu perkara yang sangat-sangat curang sekiranya kalau anda gagal attributkan perkara ini, kejayaan ini kepada pemerintahan PAS sejak 30 tahun lebih yang lepas. Betul tak doktor? Ya, betul. Dia saya pun orang Kelantan. Kalau biasanya kita bergaul dengan masyarakat bukan Melayu di sana tu, dia bercakap kecek Kelantan lah. Makin budu pun. Jadi tak ada masalah. Jadi saya fikir dari segi kehidupan masyarakat tidak ada masalah. Walaupun di sini pun saya pun ramai kawan-kawan yang bukan Melayu, ya, dan kita berinteraksi, tidak ada masalah dari segi perhubungan. Cuma kadang-kadang suhu politik itu saja yang kadang-kadang menjadi Itu panas. biasa. Itu biasa. Jadi maknanya kita kena pandai lah. Kita kena pandai nak mengimbangkan. Ya, kalau suhu politik itu panas, jangan dia sampai melimpah, dia merebak dalam kehidupan seharian kita, dalam kehidupan kita dalam kejiranan. Ini kita kena jaga. Ini kita kena masing-masing jaga. Dan saya percaya dalam track record Malaysia ni antara negara yang paling baik sebenarnya. Betul. Mengurus perbezaan kaum. Kalau di negara-negara lain dah berperang, Betul. ada bertumpah darah. Tapi negara kita ni tak ada. Kita boleh lagi biasa pergi makan sama-sama, bekerja sama-sama di pejabat kan. Ada berinteraksi dengan kawan-kawan lain. Tidak ada masalah besar bagi saya lah. Tapi itulah kadang serta-serta ahli politik inilah yang membawa benda ni. Sebab diorang tahu talian hayat mereka ialah perkauman. Itu masalah dia. Ya. Papa Beri. Yes. Tok. Ini dimainkan sentimen lain pula ni. Sentimen suruh tolak
orang Kelantan tolak orang Terengganu, tolak kedai makan Kelantan. Itu dah melampau lah saya ingat. Sampai ke tahap tu. Itu janganlah sampai ke situ. Aduh. Tak, yang cadang tu pun, otak kau tak kawan ni kebacan orang ni. Muka-muka yang kata boykot kedai Kelantan, kedai Terengganu, kedai Kedah ni kan. Muka-muka ni lah yang nanti masa raya bila kedai-kedai tu tutup lama sebab beraya, kau komplain, Allah, kedai tak buka lagi ketua tom yam. Monyok tak dapat makan tom yam. Aku tak larat nak makan mamak dah masalahnya. Muka macam ni lah. Hari haji kau tengok. Ya haji gitu. Okey. Ah. Tak apalah, kita biarlah yang orang nak mengarut ni tak boleh nak larang dah. Bodoh tak bertempat tu kadang bodoh tak bertepi kan. Tak apa, kita biarkan pada mereka ni. Tok, daripada analisis yang daripada PRN yang lepas, kita dah lihat bahawa harapan daripada PH sendiri adalah UMNO Barisan Nasional membawa undi Melayu kepada mereka. Itu harapan mereka. Tetapi dah terbukti bahawa UMNO ditolak dan Melayu yang menyokong Barisan Nasional amatlah sedikit. Adakah dengan kejadian ini boleh menyebabkan PH akan menolak Barisan Nasional bersama mereka? Tidak, saya rasa tak begitu. Dia takkan tolak. Takkan tolak. Malah dipegang lebih kuat dia lagi. pegang juga. Kenapa tu? Kerana pada masa ini BN UMNO itu dia sebahagian daripada kerajaan dan UMNO dan wakil-wakil MP ataupun ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional itu membentuk majoriti 2/3 dalam kerajaan Pakatan Harapan pada hari ini. Jadi kalau dia tolak BN ke tolak UMNO ke, kuranglah majoriti 2/3. Jadi dia nak mengekalkan majoriti 2/3 itu, dia akan terus orang kata mengekalkan. Bergantunglah. Ya, bergantunglah kepada apa nama itu. Dua-dua masing-masing masing-masing saling bergantunglah dalam kerajaan itu. Jadi kerana banyak perkara lah yang boleh dibuat dengan majoriti 2/3 ini, dan saya pun dah sebut sebelum ini, antara perkara yang boleh dibuat ialah persempadanan semula kawasan pilihan raya yang mungkin berlaku pada tahun 2025 dan selesai pada tahun 2027, iaitu cukup masanya berapa tahun sekali tu untuk apa persempadanan nama semula itu ni? Untuk pilihan raya umum yang ke-16. Dia dalam perlembagaan dia buat dalam 8 tahun sekali. Ya, Jadi dah jadi sampai masa untuk sampai mereka masa- lakukan lagi. ya sampai masa pada tahun 2025 nanti. Okey. Dia buat kajian dulu. Apa kesan dia? Ya, kesan dia kalau mana-mana kerajaan yang memerintah, dia akan membuat persempadanan kawasan pilihan raya yang menguntungkan mereka lah. Of course lah tu. Ya, jadi kalau berdasarkan kepada sekarang ini undi mereka bergantung kepada undi bukan Melayu, maka Okey. saya percaya lebih banyak kawasan-kawasan yang majoriti bukan Melayu yang akan dibentuk, ya. Dan mungkin kawasan-kawasan yang majoriti Melayu itu akan dikurangkan atau dicairkan lah, orang kata didilutekan, Okey. ya, supaya keputusan PRU 16 nanti akan memihak kepada Pakatan Harapan. Jadi itu saya rasa kita kena fikirkanlah sebaik-baiknya, dan begitu juga ahli-ahli parlimen lah yang membentuk majoriti 2/3 di PH dan BN di parlimen itu. Mereka pun kena fikir juga apakah jadi Kesan. nasib masa depan agama, bangsa dan negara kita lah. Jangan nak menang sorak kampung tergadai. Itu yang Ya, penting. ya itu. Okey, dah cerita tentang keputusan Raya tu. Sebab kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi. So, saya Ya. ada 2 soalan besar saya nak tanya kepada Datuk Doktor. Saya mulakan satu soalan, which is soalan ni saya rasa ramai orang tanya. Terengganu 32-0 tanpa pembangkang. Sihat atau tidak sihat? Bagaimana mereka nak buat check balance dekat Terengganu, Datuk? Ya, kalau nak dilihat dari sudut amalan demokrasi, mesti ada semak dan imbang. Maknanya kena ada check and balance lah. Jadi kalau kita lihat di 3 negeri ni, di Kelantan, Kedah dan Terengganu ni, seolahnya tak akan ada semak dan imbang di dalam Dewan Undangan Negeri. Tetapi semak dan imbang ini kalau tak ada di dalam Dewan Undangan Negeri pun, dia boleh berlaku di peringkat masyarakat. Ini yang kita sebut sebagai, ya, kalau dalam konteks demokrasi itu dia kata the civil society. Civil society, yes. Civil society. Jadi mesti ada suara-suara yang boleh mengimbang kuasa kerajaan ini. Kerana ya, orang kata power corrupts, absolute power
Corrupt, Corrupt, absolutely. absolutely. Ya. Jadi kita nak kena memastikan bahawa kerajaan di ketiga-tiga negeri ini memerintah dengan mengambil kira kepentingan dan kebajikan rakyat. Jadi mereka tidak boleh berasa selesa. Tak boleh berasa selesa. Kerana dengan menang besar itu mereka kata tak apalah, kita buat apa pun rakyat akan sokong kita. Tak boleh ya. Betul. Kerana saya melihat dalam dia ada cycle pilihan raya ni ya. Dia ada cycle turun naiknya. Kita pernah lihat dulu di Kelantan misalnya, pernah satu kali PAS sampai kalah di Ya. Kelantan. Tahun 2000 Menang dengan menang dengan satu kerusi saja. Paling kerap bertukar di Ya, Terengganu. Kan? Kelantan, Terengganu pun Terengganu pun. dia jadi swing itu. Jadi jadi begitu pun maknanya kerajaan di ketiga-tiga negeri ini dia tak boleh ambil rasa yang kata complacent. Yang penting pertama sekali janji-janji dalam manifesto itu mesti diselesaikan. Misal kata di Kelantan, selesai masalah air. Di Kelantan tu very crucial. Masalah air mesti diselesaikan ya. Kerana saya lihat itu merupakan satu isu yang memberi kesan yang besar kepada masyarakat di Kelantan ya. Saya orang elephant in Kelantan. the room lah kiranya Ya, masalah air ni. saya orang Kelantan ya. Saya balik rumah saya masa raya puasa itu dah tak ada air. Ya, jadi terpaksa minta lori datang hantar air ya. Dan apa nama itu terpaksa gali. Kita terpaksa Boring lah, gali boring. boring ya. Dah buat boring dah. Air itu bukan air Kelantan tawar. boring lah. Ya, jadi kerajaan negeri Kelantan mesti selesaikan sebelum pilihan raya umum ke-16 ya. Ya. Kalau tak selesaikan masalah air sampai pilihan raya umum ke-16, saya tak pasti sama ada rakyat Kelantan masih lagi akan menyokong Tapi Tok, kerajaan. dari kata bab air ni, sebab saya pun orang Kelantan. Sebenarnya memang daripada saya mula-mula kahwin duduk dekat Rantau Banyan ni okey. Sebab kat rumah tu memang dah boring. Tapi dekat Pasir Mas, di lebih kurang pinggir bandar sikit, daripada mula-mula kahwin tu memang masalah je. Kalau balik kampung je, tengah malam baru ada air. Tetapi perubahan tu lepas saya dah buat rumah kat sana pula, kita dah ada air dah. Cuma apabila musim perayaan tu memang takkan ada air. Kena ada enjin lagi lah untuk cover. Maksud saya kat sini adalah bukan semua kawasan lagi dah ada penambahbaikan. Tetapi saya setuju dengan Datuk, kena selesaikan isu ni sebelum nak PRU akan datang. Okey tu. Ya. Tapi kita nak berbalik-balik sebab saya rasa kita seronok bincangkan pasal persepadanan semula tadi. Saya lihat sebab ada juga yang berkata alih ni sembang kosong je. China dengan sokongan berapa kursi je, macam mana dia orang nak dapat majoriti 2/3, macam mana dia orang nak menguasai parlimen dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh bagi contoh dengan lebih terperinci. Macam mana dia orang boleh pecahkan tadi kawasan yang dominasi tadi. Contoh kita pernah dengar Bangi dengan 300,000 pengundi. Mungkin ini yang dia orang akan lakukan sesuatu. Jadi saya serah kepada Datuk untuk bagi lebih terperinci supaya mereka tengok daripada data. Bukan sembang-sembang kosong. Ya, dia ada formula. Bila kita kata persepadanan semula kawasan pilihan raya ni ada formula. Dan ada di dalam perlembagaan. Boleh tengok dalam perlembagaan berkenaan dengan hal ini. Formula yang digunakan pakai biasanya ialah kerusi parlimen dengan majoriti yang paling besar ataupun dengan jumlah pengundi yang paling besar, dia tak boleh lebih 30% kalau ikutkan daripada kerusi parlimen yang jumlah pengundinya paling kecil. Dia panggil sisihan, nilai sisihan dalam 30%. Kemudian ada pula perbezaan antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Biasanya kawasan luar bandar itu jumlah pengundinya dibenarkan lebih kecil. Kenapa? Kerana kawasannya luas. Macam katalah di Sabah, di Sarawak, ya pengundinya tak ramai kerana kawasan pedalaman. Tetapi kawasannya mungkin lebih besar daripada negeri Melaka. Ataupun lebih besar daripada negeri mana Selangor. Ya? Kerana kawasannya begitu luas dan penduduknya tidak begitu ramai. Jadi itu dibenarkan jumlah pengundi lebih kecil. Tetapi di kawasan-kawasan bandar jumlah pengundinya padat. Dia besar. Walaupun kawasannya kecil tetapi pengundinya padat. Jadi saya mengambil contoh beberapa kawasan parlimen yang dengan kepadatan jumlah pengundi tinggi. Misalnya Parlimen Bangi sekarang ini dipegang oleh DAP. Jumlah pengundinya 303,430 orang. Wow, 300,000 lebih. Berbanding dengan kata pengundi di Paguh dalam lebih kurang dalam 70,000. Besar beza dia ya. Kota Raja. Kota Raja ini kursi amanah.
Jumlah pengundinya 244,712 orang. 400,000 lebih. Kerusi Damansara, Parlimen Damansara ini Damansara DAP ya. 239,103. Parlimen Subang, Subang 230,940 orang pengundi. Kerusi Iskandar Puteri, ini juga kerusi DAP, 222,437 orang pengundi. Jadi kalau kita lihat kerusi-kerusi yang mana dikuasai oleh DAP dan juga PKR ini, mungkin boleh dipecah kepada 2 kawasan ataupun 3 kawasan pilihan raya. Ya, kalau nak kira dari segi kita kata nilai sisihan 30% tadi formula ya. Jadi bermakna akan berlaku pertambahan banyak kerusi-kerusi yang didominasi oleh DAP dan juga PKR pada masa inilah. Kalau sekiranya persepadanan pilihan raya itu dilaksanakan. Jadi kerana itu saya sebutkan untuk PRU yang ke-16 ini. Kalau sekiranya persepadanan kawasan pilihan raya ini dilaksanakan dan berkemungkinan lebih banyak kursi-kursi yang didominasi oleh parti DAP dan Pakatan Harapan ini akan lebih banyak. Dan selain daripada itu ada juga kaedah yang saya sebut yang disebutkan sebagai gerrymandering. Tak perlu tambah kerusi, tetapi peta pilihan raya itu Dilengkorkan. dilengkor-lengkorkan supaya nak memberi kelebihan kepada parti yang memerintah. Betul. Jadi kalau dia tak buat pertambahan kerusi pun dia boleh buat secara gerrymandering ya. Yes. Jadi ini adalah satu yang kita perlu lihatlah perkembangannya dan kita mahu supaya ada satu pembahagian yang adil. Maknanya persepadanan kawasan pilihan raya ni biasa dibuat, maknanya perlu dibuat. Tetapi biarlah ianya adil dan dianya tidaklah menyebabkan yang yang saya sebutkan itu sebagai kuasa politik Melayu itu tidak terhakis disebabkan oleh proses persepadanan semula kawasan pilihan raya ini. Alright. Ya. Satu. Kalau macam tu, mana formula yang akan diambil pakai oleh PH sebagai parti pemerintah, kalau sesuatu perubahan yang dilakukan tidak membawa keuntungan kepada mereka, dah tentu mereka takkan buat. Betul. Tapi kalau formulanya yang diguna pakai adalah sesuatu yang menguntungkan, Azalina pun dah sebut. Jadi kalau perkara ni berlaku, maknanya dah tentu menguntungkan mereka. Besok kemungkinan Barisan Nasional dah tak diperlukan lagi. Betul. Bila persepadanan semula, Zok, maknanya mungkin berapa kursi baru? 30, 40? Yang mana? Saya anggapkan mungkin dalam 20 ke 30, tetapi itu juga mengambil kira kursi di Sabah dan Sarawak kerana Sabah dan Sarawak itu dia demand sikit. Yes. Dia kata dia mesti ada 35% daripada keseluruhan kursi. Betul. Jadi akan berlaku pertambahan juga di Sabah dan Sarawak dan juga pertambahan Dia kalau juga agak Semenanjung besar. tambah, Sabah Sarawak kau tambah macam itulah. Dia ada pertambahan juga. Itu biasalah tu. Tapi itulah the thing is, apa-apa pun insya-Allah saya akan membuat satu video untuk memberikan penerangan kepada anda tentang apakah itu gerrymandering. Gerrymandering itu bukan Tom and Jerry Gerrymandering adalah merupakan satu kaedah seperti mana disebutkan oleh Datuk Dr. Mazuki tadi. Satu kaedah kita tak payah tambah kawasan, tetapi pola pengundian itu dapat dilengkokkan supaya menguntungkan certain parties. Macam itulah kiranya. Baik. Soalan terakhir dari saya untuk Datuk Doktor pada malam ini, Dr. Kursi mungkin ada soalan lain. Ini ialah benda paling hangat lah, Doktor. Ini benda paling hangat sebenarnya. Sebab kita tahu kerajaan kita ini ialah kerajaan yang memang sangat kuat koyak. Dia punya darjah kekoyakan itu, saya rasa Datuk pun lebih tahulah kan. Di mana kita dapat lihat Fahmi Fadil memberikan ugutan secara terbuka dekat TikTok, Radio Karatong dan sebagainya sampai menjadi bahan lawak satu Malaysia. Kemudian kita dapat lihat beberapa akaun TikTok, macam contohnya akaun Sanusi Mak Noor punya utama telah dipadamkan, telah diturunkan oleh pihak TikTok. Dipercayai atas gesaan pihak-pihak tertentu walaupun ada pihak yang menafikan. Tengok-tengok ada balik kan. And then kemudian intimidasi oleh pihak berkuasa terhadap
apa tu, play social media, influencer. Macam tadi ada seorang sahabat saya pun kena juga intimidasi daripada pihak daripada pihak berkuasa atas satu poster troll yang dia buat yang tidaklah begitu, orang kata harmless lah kalau ikutkan. Ya. Dan berita semalam TV per TV juga telah disekat aksesnya dekat Malaysia ini oleh pihak SKMM. Jadi kan Datuk Dr. Mazuki, kita pelik tahu sebab Pakatan Harapan ini ketika menjadi pembangkang, mereka sentiasa melaungkan tentang perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, iaitu kebebasan untuk bersuara. Tetapi bila mereka menjadi kerajaan pada ketika ini, seolah-olah macam mereka ini jadi 180 tahu. Terbalik 100%. Dia tidak ada langsung macam benda kebebasan bersuara disebutkan dulu, hilang entah ke mana. Jadi soalan saya kepada Datuk Dr. Mazuki kan secara asasnya, kenapa boleh jadi macam sampai tahap macam ni kekoyakan mereka sehingga menyebabkan mereka ini seolah-olah macam berlawanan sama sekali dengan iltizam mereka sewaktu mereka menjadi pembangkang satu ketika dahulu, di mana akses disekat. Ini YB Viral punya akaun ni disekat kalau ikutkan ni, bukan disekat macam di limitedkan. Kalau tak kita punya view ni saya rasa kalah Sabudin Nasution view mana ni kalau ikutkan kan. Tapi itulah dia. Jadi mungkin sebagai seorang ahli akademik, komen Datuk Dr. Mazuki berkenaan dengan hal kekoyakan ini. Ya, yang saya sebut tadilah, dia power corrupts, absolute power corrupts absolutely, ya. Tak kira siapalah. Jadi saya fikir mungkin dengan kedudukan majoriti 2/3 di parlimen ini, dan mereka merasakan bahawa mereka itu kebal ataupun invincible, yang mana mereka itu tak boleh disentuh, ya. Dan kuasa yang ada itu kuasa yang ada itu kuasa yang begitu besar di tangan mereka. Jadi apabila berlaku keadaan itu, mereka akan cuba menyekat dissenting voices. Ini yang kita bercakap malam ini, dissenting voices ini, iaitu suara-suara yang agak berlawanan dengan mereka yang ada kuasa. Ya, kita bercakap perkara yang orang kata kadang-kadang memberi kritikan, kadang-kadang memberi pandangan yang agak berbeza. Jadi mereka mungkin rasa tak senang dengan keadaan itu, dan akhirnya membuat bermacam-macam sekatan, ya, supaya suara itu tidak timbul, ya, dan menimbulkan ketakutan yang saya dengar tadi, ada yang ditahan, dirampas handphone kerana menyebarkan gambar-gambar sahaja. Ini mungkin satu bentuk intimidasi, ya, ataupun satu bentuk perbuatan nak menakut-nakutkan, supaya memberi isyarat kepada orang-orang lain pun, kau jaga-jaga. Jadi saya rasa ini tidak baiklah untuk orang kata proses amalan demokrasi di negara kita. Jadi soalan tambahan dari saya kan, boleh tak kalau kita katakan sebenarnya perbuatan mereka yang kelang kabut macam nak menyekat itu menyekat ini ni kan, nak intimidate dan sebagainya ni, menunjukkan sebenarnya walaupun mereka ini ada 2/3, tetapi instead of mereka ini ada absolute power, ini menunjukkan mereka punya macam kita panggil insecurity mereka. Mereka rasa macam mereka ini sangat-sangat vulnerable, sangat-sangat fragile. Jadi kritikan daripada marahan yang macam kami contohnya kan, terus dianggap macam satu benda, satu meteorit yang bakal menghempas bumi dan akan menyebabkan satu alam ini hancur. Ya, saya rasa begini saja, kerana kita bercakap soal kestabilan, ya. Kerajaan yang ada pada hari ini, walaupun ada majoriti 2/3 tetapi tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Kerana mereka tidak mendapat sokongan daripada masyarakat majoriti di negara ini. Ya. Nampak apa yang saya nak sampaikan ini, ya? Dia kalau dahulu, ya, zaman Barisan Nasional dahulu, dapat majoriti 2/3 dan mendapat sokongan daripada kaum majoriti. Yes. Ya. Jadi dia stabil. Kerana itu bila kata kestabilan, kemakmuran, itu moto Barisan Nasional dululah. Dengan kestabilan tu boleh bawa pembangunan, kemakmuran ekonomi. Itu Barisan Nasional dulu. Bukan Barisan Nasional sekarang lah. Jadi Barisan Nasional sekarang dah berubah. Terbalik lah. Jadi mereka kerajaan, tetapi mereka tidak mendapat dukungan daripada the Malay majority. Jadi keadaan itu tak stabil. Dan sudah nampak itu. Keputusan pilihan raya negeri yang ke-15 itu menjadi bukti. Satu bukti yang jelas bahawa orang Melayu tidak menyokong
sebahagian besarnya kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi saya rasa walaupun mereka ada majoriti 2/3, tetapi perasaan insecure itu, perasaan tak berapa selamat itu ada di dalam benak pemikiran mereka. Oleh kerana itu usaha-usaha untuk intimidasi ini berlaku ya, kerana mereka nak mengekalkan kuasa yang ada. Yes. Ya. By all means necessary lah. Ya, by all means necessary. Maknanya mereka menakut-nakutkan orang ni sebabnya mereka sendiri dalam ketakutan. Dia ibarat macam harimau, dia serang kita bukan sebab dia rasa kita lemah, tapi dia takut kita. Oh, Harimau yang dah tak gigi lah macam tu. Okey, tadi Papa Berry cakap soalan daripada Dr. Kusi, soalan terakhir apa dia kan. Tapi Papa Berry dah ambil soalan tadi. Jadi kita akan tanya soalan lain lah. Jadi kita pun dah berada hampir di penghujung buah bicara kita pada malam ini. Jadi mungkin soalan terakhir daripada saya adalah apa harapan Datuk dan apa juga saranan Datuk supaya keadaan politik semasa yang agak kacau bilau lah. Datuk pun sendiri sentuh tadi bahawa mereka ada 2/3, tapi mereka sendiri tak secure kerana tidak dapat sokongan daripada bawah. Jadi apa harapan Datuk dan apa saranan Datuk supaya ianya boleh berubah lah. Sebab rakyat pun tak hidup dalam keadaan senang pada hari ini. Dengan formula yang patut mereka ada dan keluarkan, terjemahkan untuk membantu rakyat, tak ada lagi. Dah 10 bulan dah. Begitu. Ya, saya rasa tumpuan yang perlu dibuat oleh kerajaan ialah soal ekonomi. Hari ini kita dapat laporan bahawa pertumbuhan negara kita telah menyusut. Sangat menyusut. 2.9%. Ya, betul. Ini sesuatu yang tidak baik. Saya ada kawan-kawan juga yang meniaga. Ada seorang kawan saya jumpa 2-3 hari lepas dia buat sale. Dia kata sale dia dah drop 80%. Dulu dia ada lebih kurang ada 8 orang pekerja. Sekarang dah tak ada dah. Tinggal dia seorang saja. Itu satu orang yang saya jumpa. Saya rasa ramai lagi kat bawah sana itu menghadapi masalah dari segi ekonomi yang tidak mengembang ini. Kita dalam kehidupan rakyat ni dia kena ekonomi kena berkembang. Kalau kita bercakap soal kata nak mengagihkan ekonomi secara adil, economic change itu nak diagih secara adil. Dia mesti berlaku di dalam keadaan ekonomi yang berkembang. Kalau ekonomi tak berkembang, kita nak agih apa? Tidak ada apa yang boleh kita agihkan. Jadi tumpuan kerajaan mestilah kepada pertumbuhan ekonomi. Yes. Bagaimana nak menarik pelabur datang. Dan pelaburan ni dia ambil masa. Dia tak ada kata dia komit tahun ni datang. Tidak. Betul. Kadang-kadang dia komit tahun ni 2-3 tahun. Belum tentu dia realise investment. Ya. Jadi saya fikir Perdana Menteri mesti buat kerja sebagai Perdana Menteri. Kena masuk pejabat. Dia kena apalah paper yang kena sign tu dia kena sign lah. Tak boleh naik. Dia tak boleh melelau sana melelau sini. Mesyuarat misalnya saya diberitahu mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi tak dibuat. Zaman Tan Sri Muhyiddin setiap hari Isnin dia adakan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi. Dalam tu ada Menteri Kewangan, ada Menteri-Menteri Kanan, Menteri MITI, Governor Bank Negara, wakil-wakil industri bincang. Ada paper bincang bagaimana nak ke Malaysia tu kita fikir soal nak membuka ekonomi ni. Betul. Jadi dari to reopen the economy, to revive the economy, ya. Itu kita dibincang di dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi. Ya, hari Isnin mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi, hari Rabu mesyuarat kabinet. Apa-apa keputusan dibuat di peringkat Majlis Tindakan Ekonomi akan dibawa ke kabinet dan disahkan oleh kabinet dan tindakan-tindakan keputusan itu dibuat dengan segera. Oleh semua pihak. Jadi saya fikir Perdana Menteri perlu fokus kepada mengurus negara dan mengurus ekonomi negara supaya rakyat politik lah. Tetapi ini soal bread and butter. Yes. Soal kehidupan rakyat. Soal nak ada makanan di atas meja. Survival rakyat. Ini lebih utama. Dan itulah yang perlu diberikan keutamaan oleh kerajaan. Perdana Menteri, menteri-menteri, dia ada cost of living. Dia kata the NACOL itu, the National Action Council of Cost of Living. Yes. Saya nak tanya berapa kali mesyuarat? Macam tak pernah je tu. Saya tak pernah nampak. Biasanya kalau mesyuarat ni ada dilaporkan di media. Dia orang dah pemudahkan tu. PMX ni dia dah pemudahkan proses nak mesyuarat.
Sekarang pun dah tak payah pakai tie dah pergi office. Tak apalah, itu perkara yang remeh. Ah. Pakai tie, tak pakai tie. Tapi Ah, apa ah. penting ialah keputusan. Yes. Mesti ada keputusan-keputusan dasar yang dibuat yang boleh diambil tindakan oleh pegawai-pegawai dan juga pihak industri umpamanya. Facilitate business. Dasar-dasar mesti pro business. Jangan orang nak berniaga pun susah. Kalau orang nak berniaga susah, dia tak boleh buat duit, tak boleh ada untung. Pekerja pun dah tak boleh bayar gaji. Ya, akhirnya akan menyebabkan Ekonomi cycle out. ekonomi kita menjadi Tapi lebih sekarang dia orang muram. mesyuarat. Sebab Perdana Menteri balik rumah je mesyuarat dengan Menteri Kewangan. Selesai. Itulah yang terjadi tu. Kena faham? Baik. Jadi itulah perbincangan kita pada malam ini. Antara kesimpulan dia tentang persepadanan semula itu adalah sesuatu yang perlu diambil, difikirkan. perlu difikirkan, dan saya harap Datuk teruskan menulis dan hasilkan lagi karya-karyanya, dan mungkin kalau ada lagi idea yang lain boleh dikongsikan, kita boleh bawa lagi Datuk bersama dengan kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak Datuk Sama-sama. kerana dapat bersama pada malam ini. Banyak yang kita kupas. Jadi tentang analisis PRN, juga persepadanan semula, dan sikap apa yang terjadi ekonomi hari ini. Kita sebenarnya, saya sentiasa sebut tu, sebenarnya rakyat kat bawah ni, dia tak kisah pun siapa Perdana Menteri, siapa menteri. Yang paling penting boleh cari makan, ada duit, ada makanan kat rumah untuk bagi anak, boleh hantar anak sekolah, boleh bayar duit bank sekolah. Tetapi hari ini semua ni dah jadi sesuatu yang amat berat bagi mereka. Jadi inilah yang perlu difikirkan oleh semua. Ini ayat penutup daripada Datuk Kursi. Sama-samalah kita fikirkan masa depan kita bersama. Dan kepada semua, bolehlah yang berminat melihat penulisan daripada Datuk Dr. Mazuki, boleh pergi kepada Facebook beliau. Boleh, tak masalah. Okey. Tak masalah. Boleh pergi kepada F beliau, Mazuki Muhammad, ya. Banyak tulisan-tulisan yang banyak memberikan info-info semasa kepada kita. Betul. Okey, daripada saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Kursi, dan of course terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Mazuki Muhammad atas kesediaan untuk Sama-sama. bersama-sama dengan kami dan memberikan input-input yang sangat-sangat luar biasa. Dan of course saya sangat berminat dengan perbincangan ilmiah dengan doktor, which is memang orang kata apa, saya punya makanan lah kalau ikutkan. Sebab saya merupakan seorang ekonomis juga. Memang kita pun bercerita tentang ekonomis kan. Bersama-sama rakan kita dekat bilik sebelah dengan kita punya producer. Kita sentiasa bercerita tentang masalah ekonomi yang melanda rakyat pada ketika ini dan apa solution-solution yang boleh kita buat. Tapi tak apa. Yang itu kita akan KV pada masa akan datang. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Kita dapat peak lebih kurang 1,500 orang tadi, dan juga kita ada orang kata berbanyak sekali lah, ada lebih 200,000 like. Sangat-sangat best. Maknanya mereka semua memang menantikan Dr. Mazuki untuk berada dekat mereka punya kaca telefon untuk melihat buah fikiran Dr. Mazuki secara berdepan. Because macam saya katakan before this, dia orang cuma tengok penulisan. Sekarang ni dia orang dapat tengok kata apa, Dr. Mazuki flesh and blood kat depan mata kan. Jadi alhamdulillah kita sangat-sangat beruntung mendapatkan buah fikiran daripada Dr. Mazuki tentang pelbagai topik yang kita bincangkan, daripada PRN sampailah ke masalah persempadanan semula hinggalah ke masalah berkaitan dengan kekoyakan kerajaan pada ketika ini. Seperti mana disebutkan oleh Dr. Mazuki, kerajaan, PMX, para menteri, berhentilah berpolitiking menggunakan baju kerajaan. Fokus banyak untuk membantu meningkatkan taraf hidup rakyat, fokus untuk memulihkan ekonomi. Weh, kita punya KDNK 29%. Gila ke apa masalahnya? Agak-agak lah kau. 5.6% suku pertama, 29 merudum. Negara lain, China naik, Jepun naik, Indonesia naik, Thailand naik, semua naik. Kita ni merudum. Apa cerita bang masalahnya kan? Dan kita nak cakap lebih payah, nak tikam video kan datang depan rumah. Tapi ini adalah satu benda yang tak sihat langsung. This is not good. Sepatutnya suku kedua, suku ketiga lagi tinggi berbanding suku pertama, because our economy punya activities patutnya tengah peak time tu. Kan? Dan of course kita pun ada pelancongan sebab kebanyakan negara-negara kat luar negara tu masa bulan Jun whatever, mereka tengah summer. And then mungkin akan drop sikit pada hujung tahun sebab musim ketujuh dan sebagainya kan. But this is not good. This is not right. Something has to be done dan need to be done as soon as possible. Now kalau boleh. Jangan tunggu sampai kita punya setakat melukut di tepi gantang. Apa guna negara maju dan sebagainya sekiranya kalau kita punya ekonomi pun tunggang terbalik. Jadi kepada kerajaan, kepada Perdana Menteri, kepada para menteri, berhentilah buat pelik-pelik. Jangan asyik duk cerita pasal sakau. Fokus untuk membantu mencerahkan kehidupan rakyat,
pulihkan balik ekonomi. Tolong adakan satu dasar ekonomi yang benar-benar clear dan juga benar-benar ketara. Kita nak benda yang nampak clear cut. Naratif ekonomi tak main. Itu minta maaf, itu saya terpaksa keras sebab saya semacam terlampau sakit hati melihat kita punya KDNK merudum dengan teruknya. Separuh merudum, doktor. Gila-gila betul. Lain macam tu lah korang ni. Korang jaga negara macam mana bang? Allah Akbar. Tapi tak apalah. Cerita lebih-lebih kan live kita kena ban pula kejap lagi. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada live yang akan datang. InsyaAllah sama ada podcast saya bersama Dr. Kerusi untuk podcast Kerusi Malas. Podcast saya bersama dengan tetamu undangan untuk saya ulang dan juga podcast saya bersama Nurul Islam Cerita Seminggu. Kita akan terus berpodcast untuk anda, membawakan informasi-informasi dan juga membawa suara anda ke tengah-tengah masyarakat, insya-Allah. Saya sayang anda semua. Kita tutup kita punya podcast pada malam ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah As. I love you all. Bye bye.